Baik, kita mulakan surah Ar-Rum mulai ayat 21. Surah Rum mulai ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min, dan di antara, ayatihi, tanda-tandanya, an, bahawa, khalaqa, telah menciptakan ia, lakum, bagi kamu, min anfusikum, min daripada, anfusikum, diri kamu, azwajan, pasangan-pasangan, litaskunu, supaya kamu bersenang-senang, ilaiha, kepadanya, wa ja'ala, dan telah menjadikan ia, bainakum, di antara kamu, mawaddah, rasa kasih, warahmah, dan rasa sayang. Inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la ayat, sungguh jadi tanda-tanda, li kaumin, bagi kaum, yatafakkarun, mereka berfikir. Simak semula. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya, an, bahawa, khalaqa, telah menciptakan ia, lakum, bagi kamu, min anfusikum, daripada diri-diri kamu, azwajan, akan pasangan-pasangan. Mengikut asal cerita, iaitu Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan seorang, tanpa ada pasangan. Ya, habis ke mana dia mau, ya, borak-borak, ya, bersenda-senda, ya, dan sebagainya. Jadi, ya, dia seorang diri. Allah telah menciptakan pasangannya. Ya, jadi ada lelaki, ada perempuan. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kamu bersenang-senang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan telah menjadikan ia di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Itu, ya, Allah ciptakan berpasang-pasangan, timbul rasa kasih dan rasa sayang. Inna fi zalika la ayat, bahawasanya pada itu sungguh jadi tanda-tanda, li qaumi yatafakkarun, bagi kaum mereka berfikir. Ya. Kalau kita balikkan contoh, Allah jadikan semua lelaki, tak ada perempuan, apa jadi dunia ni? Ataupun Allah jadikan semua perempuan, tak ada lelaki, apa jadi dunia ni? Sebab itulah, ya, ini tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala untuk mereka berfikir. Kenapa yang lahir, ya, ada lelaki, ada perempuan. Ya, tak ada satu negara semua lahir lelaki saja, tak ada.
Tapi ya ada lelaki, ada perempuan. Nah, itu kan tanda, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Taala. Tak boleh ke mereka berfikir. Ha. Kalau bagi yang beriman memang diajar untuk beriman. Tapi bagi yang kafir ni tak boleh ke mereka fikirkan. Macam tu. Baik, sama lagi ayat yang ke-22, wamin dan diantara ayati tanda-tandanya. Khalqu ciptaan. As-samawati langit-langit. Wal ardi dan bumi. Wahtilah dan perbezaan. Dan perbezaan al-sinatikum, bahasa kamu, walwanikum, dan warna kamu. Inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la ayat, sungguh jadi tanda-tanda. Lil alimin, bagi orang-orang yang mengetahui. Bukan alamin, ya, alimin, ya. Orang-orang yang mengetahui. Baik, saya masuk mula. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala ini. Khalqus samawati wal ard, ciptaan langit-langit dan bumi. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, jelas. Ya. Itu bukan satu, ya, pembohongan, tetapi satu, ya, kebenaran. Yang kamu pasti dapat melihat langit dan bumi. Ya, siapa yang Maha Pencipta itu? Itulah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Lagi apa? Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan, ya, perbezaan. Ikhtilaf ni, ya, dia banyak makna, tengok sesuai. Macam kadang peredaran malam dan siang, ya, guna ikhtilaf juga. Perselisihan umatku, contohnya gunakan ikhtilaf juga, ya. Jadi di sini kita kena sesuaikan. Jadi di sini kita sesuaikan dengan mana? Perbezaan bahasa kamu dan warna kamu. Ini pun satu mengkagumkan kalau kita kaji. Asal Adam, asal Hawa, ya, kemungkinan Adam dan Hawa ni berkulit hitam, ya, sebab ikutkan sejarah, Nabi Adam diciptakan daripada pati tanah yang hitam, ya. Mungkin Nabi Adam itu hitam, ya. Jadi, ya, daripada keturunan ini warna berlain-lain, ya. Yang coklat, ya, macam Melayu ni banyaklah warna-warna coklat ni, ya. Kadang yang putih betul, yang kuning langsat pun ada, ya. Bukan itu saja, pelik lagi kita lihat bahasa, ya. Antara satu dunia, ya, negara-negara masing-masing mempunyai, ya, bahasa-bahasa slang tersendiri. Macam kita, ya, bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Tapi ke sana sini kita tengok dah bertukar. Dia punya alsina ni, bahasanya. Pergi ke Kelantan lain logat dia. Pergi ke Kedah lain slang dia.
Pergi ke Pahang pun ada style dia agaknya, ya. Logat dia, ya. Jadi tak sama dengan kedudukan, ya, asal bahasa Malaysia tu, ya. Jadi daerah-daerah dan lain-lain. Ini Malaysia, Indonesia lagi dahsyat. Tiap-tiap daerah ceruk-ceruk dah macam-macam bahasa, sampai bahasa yang, ya, tak dapat nak dikenal, tak dapat faham langsung pun ada, ya. Ada diceritakan, ya, di National Geography ni. Dia pergi satu tempat ni, tempat yang dikatakan betul-betul di hutan belantara, ya. Ada orang asli. Orang asli ni punya cakap ni sebiji macam kera. Krak kruk krak kruk krak kruk, ya. Tapi dia boleh faham, boleh ketawa, ya. Dia boleh faham, boleh ketawa. Sebiji macam kera, ya. Jadi tak dapat nak diterjemah macam mana, ya. Sebab dia tak campur orang, ya. Jenis yang berpakaian orang asli lah, pakai tutup kehormatan saja, macam itulah, ya. Jadi bahasa, sampai bahasa tu macam bahasa monyet pun ada, ya. Sampai tak dapat nak dipaham macam mana. Macam itulah macam mana, kalau kita kaji baliklah, ya. Daripada asalnya Adam satu bahasa, ya, satu dunia dan bermacam-macam bahasa, ya. Itu dikatakan, nampak tak kamu bahawa inilah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kamu tak faham, tapi Allah faham. Allah yang menciptakan. Kau pakai bahasa apa pun berdoa, Allah faham. Kau menyeru Allah, Allah faham, ya. Gunakanlah bahasa apa pun, ya. Inna fi zalika laayatin lil alamin, ya. Bahawasanya pada itu sungguh jadi tanda-tanda lil alamin, bagi orang-orang yang mengetahui. Hanya orang yang ada ilmu sahaja yang mereka akan faham, mengetahui, ya, dan mengkagumkan hal ini. Ini bukan sekadar kagum, tapi baliklah kepada siapa yang Maha Pencipta, ya. Baik, sama lagi ayat 23. Wamin, dan di antara ayatihi, tanda-tandanya, mana mukum, tidur kamu, bil-lail, di waktu malam, wan nahar, dan siang, wabtigaukum, dan pencarian kamu, min fadlihi, daripada kurniaannya, inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la ayat, sungguh jadi tanda-tanda, li kaumin, bagi kaum, yasmaun, mereka mendengar. Baik, saya masuk mula, ya. Wa min ayati, dan di antara tanda-tandanya, mana mukum, tidur kamu, bil-lail wan nahar, di waktu malam dan siang. Di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala, Allah telah menjadikan manusia ni, ia bersifat mengantuk, ya, dan dikatakan tidur. Cuba perhatikan tidur kamu dan di waktu malam ataupun siang, ya. Disitulah kamu dapat menghilangkan, ya, daripada keletihan. Artinya tidur itu adalah satu kerehatan buat kamu.
Bayangkanlah kalau manusia tak boleh tidur. Ya, apa akan jadi? Manusia akan jadi lesu, lemah. Ya. Jadi dengan tidur tadi dapat satu kerehatan, dan bila bangun, ya, kamu akan cergas kembali. Dalam keadaan yang begitu letih, penat, ataupun dalam keadaan yang sakit, tapi kamu dapat tidur. Bukankah itu satu keretahan yang melegakan untuk diri kita? Ya? Itulah di antara tanda-tanda Allah kalau nak tahu. Allah ciptakan tidur buat kamu. Ya? Kamu boleh dapat rehat. Jadi kalau orang tak boleh tidur tu, artinya itu nikmat yang telah ditarik oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau boleh tidur, ingat itu nikmat. Ya? Tapi asyik mengantuk, ya, dalam kelas pun ngelap, nak lelap, ya, itu jadi azab pula kat kita. Ya? Masuk je kelas agama nak lelap. Itu dah jadi azab pula kat kita. Ya? Baik. Kemudian lagi apa? Wabtigha'ukum min fadli. Dan pencarian kamu daripada kurniaannya. Maknanya kamu berusaha, ya, mencari rezeki, menuntut rezeki. Ya, itu adalah di antara tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah Ta'ala. Kamu cari, ya, rezeki Allah. Ada rezeki itu. Ya, bayangkanlah kalau kamu cari, ya, tak ada apa yang boleh diperlukan untuk kamu. Ya, apa jadi pada kamu? Ya, kita nak buat sebuah rumah. Kayu tak ada. Besi tak ada. Batu tak ada. Ya, apa nak buat dengan nak dirikan sebuah rumah? Ya, jadi itu pun kena diingat bahawa kamu cari kurnia Allah, kurnia itu ada. Untuk keperluan kehidupan kamu dah siap sedia. Ada di dunia. Kamu hanya mengolah saja. Allah dah siapkan. Nampak tak? Ya? Inna fi zalika la ayat. Bahawasanya pada itu sungguh jadi tanda-tanda bagi kaum liqaum yasmaun, bagi kaum mereka mendengani, maknanya mau mengambil iktibar atau pengajaran. Baik, lagi ayat 24. Wamin, dan di antara ayatihi, tanda-tandanya, yurikum, ia perlihatkan akan kamu, al-barku, akan kilat, khaufan, rasa takut, wa tama'an, dan harap. Wa yunazzilu, dan ia menurunkan, minas sama, daripada langit, ma'an, akan air, fayuhi, lalu ia hidupkan, bihi, dengannya, al-ardo, akan bumi, ba'da, sesudah, mautiha, matinya. Inna, bahawasanya, fi zalika, pada itu, la ayat, sungguh jadi tanda-tanda, liqaumin, bagi kaum, ya'qilun, mereka mengerti. Saya masuk mula. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya,
yurikumul barqa. Ia perlihatkan akan kamu akan kilat. Ya. Jadi ya, salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Ta'ala, datang kilat daripada langit. Ya. Nampak kilat. Bila nampak kilat ni, ya, apa jadi pada kamu? Khaufan, rasa takut. Lepas kilat, ia akan berlaku petir. Kadang petir ni cukup kuat, ya. Itu yang menyebabkan kita khaufan, kita rasa takut, ya, takut kena sambar di petir, ya. Sebab lepas kilat biasanya diiringi dengan petir, ya. Dalam keadaan yang kita rasa takut pula, watamaan, ya, kita rasa harap pula, ya. Harapnya apa? Sebab biasanya kalau dah petir kilat ni tanda hari nak hujan, ya. Lama tak hujan, ya, memang takut dengan petir, dengan petir ni, ya. Memang takut kedatangan kilat. Tapi di sebalik itu, oh nak hujan ni seronok. Itu namanya taumaan. Kamu mengharap, oh nak hujan, ya, lama tak hujan ni, ya, kan harap. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a, dan ia menurunkan daripada langit akan air hujan. Wa yuhyi bihil arda ba'da mautiha, lalu ia hidupkan dengannya, dengan air hujan itu, akan bumi sesudah matinya. Ya, bumi yang kering kontang akhirnya segar mugar, hidup. Ia menghijau. Kerana apa? Kerana siraman air daripada langit. Tengok ya, negara-negara yang ada siraman hujan, negara itu semuanya menghijau. Tapi tengok Arab Saudi yang tidak ada siraman hujan, ya, ada pun sesekali. Ya, tengok. Ya, ibarat sebagai padang jarak, padang terkukuh, lapang, ya. Tak ada apa-apa tumbuhan, ya. Tempat kita campak batang ubi pun, ya, tumbuh. Campak kat mana? Tumbuh, ya. Itu nak menunjukkan negara kita ni negara yang subur buminya, ya. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun. Bahawasanya pada itu sungguh jadi tanda-tanda bagi kaum mereka mengerti. Mana itu dah cukup, ya, jadi panduan, jadi bukti, ya, bagi orang yang mau gunakan akal. Ain qaf lam tu mana akal. Akal ni yang boleh, akal ni mana yang boleh mengerti sesuatu. Ada kekuasaan, ya, dunia yang, ya, boleh mendatangkan petir kilat dan menurunkan hujan. Ya, tak ada. Kalau seandainya hujan ini boleh dikuasai oleh manusia, itu nampaknya, ya, dah akhir zaman dah nanti, ya. Maknanya kalau siapa dia tidak menyokong negara itu, ya, dia akan sekat hujan, dia sekat awan, maka tak hujan dah di negara itu. Sampai bila tak hujan, sampai orang dalam negara itu, ya, tunduk kepada, ya, perintah negara yang punya kuasa. Itu maknanya kalau dah akhir zaman macam tu, ya, jawabnya itu nak kiamat lah tu, ya. Itu yang dikatakan dajjal akhir zaman, ya, dia boleh, berbuat demikian. Siapa tak sujud ke aku, ya, tak akan dapat minum. Jadi, ya, digunakan kuasa-kuasa itu untuk menyekat seseorang atau negara supaya mereka semuanya boleh patuh dengan kehendaknya. Itu dah dekat kiamat lah tu, macam tu, ya. Baik, ini, ya, salah satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala, ya, menjadikan adanya kilat, adanya hujan, ya. Semua ini orang berakal saja yang boleh memahami, yang boleh mengerti. Ya, orang musyrikin yang tak ada akal ni, ya, tak boleh gunakan akal, bukan tak ada akal tapi tak boleh mengerti akalnya, ya, mereka tak ambil peduli. Ini biasa saja, ya, ini fitrah alam, ya, ini dah adat alam,
Dia akan mengatakan kaedah-kaedah macam tu lah. Baik ya, kita cuba semak dulu tata bahasa dia. Tengok kedudukan ya'kilun macam mana kita nak dapatkan perkataan 3 huruf dia ya. Ya'kilun. Cari 3 huruf dia. Ya'kilun. Jabibah boleh buka mic tu buka. Jabibah. Cari ain 3 huruf apa? Ain, qaf, lam ya. Cuba kita cari bab ain ya, fa, qaf, kaf ya. Ain. Kemudian lepas ain carilah perkataan qaf. Ya, ain qaf ya. Dah jumpa ain qaf, ain lam, ain qaf lam ya. Cuba tengok 245. Muka surat 245. Ain qaf lam sebelah kiri, sebelah kiri atas. Baris yang ke berapa? 2, 4, 6, 8, 9. 8. 2, 4, 6, 8 ya. Aqala ya'kulu aklan. Dengan makna mengikat, mengebat binatang. Mana? Aklan. Itu yang mana tu? Tu. Yang bawahnya. Yang atas tu makna mengikat, yang bawah ni makna akal. Aqala ya'kilu. Ya'kilu pun boleh. Ya'kilu pun boleh. Dalam Quran ya'kilu ke ya'kulu? Tak. Dalam Quran ya'kilu ke ya'kulu? Ya'kilu. Jadi ya'kilu kita utamakan ya'kilu. Walaupun dia boleh ya'kulu, tapi kita utamakan ikut Quran. Ya'kilu. Okey, aqala ya'kilu, aklan makna dengan makna akal. Akal ni makna memahami, mengerti akan sesuatu, itulah akal. Baik, macam mana buat isim fa'il aqala? Panjangkan ain, kemudian qaf bawah. Kilun, apa? Kilun, makna yang berakal. Kilun. Kilun makna yang berakal. Panjangkan ain, kemudian yang kedua bariskan bawah, kilun. Jadi fi'il madi ni kita boleh buat isim fa'il dengan isim maf'ul ya. Isim fa'il kilun. Isim maf'ul tambah mim dengan waw. Ma'kulun. Ma'kulun tambah mim dengan waw ya. Ma'kulun. Maknanya yang diakalkan. Atau faham yang dipahami. Kalau mengerti yang dimengertikan. Ulang sekali lagi. Ya, aqala isim fa'ilnya akilun. Kalau isim maf'ulnya ma'kulun. Ma'kulun. Dalam memberi makna isim fa'il letak yang ya. Isim maf'ul yang di. Isim fa'il yang, isim maf'ul yang di. Baik. Kemudian ya'kilu, fi'il mudhari ya'kilu kita boleh buat dua, amar dan nahi. Daripada mudhari ya'kilu. Macam mana nak jadikan amar? Qaf bawah matikan dengan lam. Kil. Qaf lam mati bawah kil, kil awalnya bunyi bawah. Kil apa? Kil. Nahinya la ta'kil. La ta'kil. Ya. Ikil la ta'kil. Jadi untuk jadikan isim fa'il ya, kita gunakan madi. Tengok madinya. Untuk untuk amar nahi tengok mudhari. Ya. Okey, cuba tengok sebelah kanan.
Sebelah kanan muka surat 244. Kamus 244 sebelah 244 kiri ya. Sebelah kiri atas baris yang ke-5, 245. Aqada yaqidu. Dengan makna menyimpul. Macam kita kata akad nikah. Arti kita buat simpulan kan. Simpulan nikah atau ikatan nikah. Daripada perkataan akad, ya, akad nikah. Ya. Jadi perkataan akad tu daripada inilah ain qaf dal. Okey, macam mana nak bagi isim fa'il aqada? Macam tadi juga kaedahnya, panjangkan ain. Aqidun. Mana yang mengikat atau yang menyimpul. Kalau isim maf'ul tambah mim dengan waw. Ma'qudun. Ma'qudun maknanya yang disimpul atau yang diikat, ya. Yaqidu kita boleh buat fi'il amar dan nahi. Yaqidu. Macam mana fi'il amarnya? Qaf dengan dal matikan, qaf bawah dengan dal. Qaf bawah mati bawah. Mati bawah kid. Jadi ikid. Ikid. Nahinya la ta'kid. Ya, la ta'kid. Ya. La ta'kid. Dia punya masdarnya akdan. Ya, kalau ikid apa maknanya? Ikatlah oleh, simpullah oleh engkau. Kalau amar, kalau nahi, jangan engkau simpul. Jangan engkau simpul. Itu nahi. Ya. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Daripada peniup-peniup kejahatan, peniup-peniup dalam simpulan. Itu makna sihir. Ya, orang-orang sihir ni meniup-niup dalam simpulan. Makna tali-tali yang disimpul, ya, ditiup, ya, serampah jampi, ya, syaitan. Baik, dalam Quran lagi kita tengok perkataan yang kita jumpa, perkataan, ya, fadlihi. Fadlihi. Ayat yang ke-23 tadi. Ada perkataan min fadli. Apa nak cari perkataan fadli? Fa dot lam. Jumpa tak perkataan fa? Fa qaf kaf. Kalau jumpa perkataan fa, carilah perkataan dot. Fa dot. Dan jumpa dot, cari lam. Cuba tengok 289 ada tak? 288. 288 sebelah kiri tengah. Cuba tengah bawah sikit. Fadala yafdulu, fadila yafdulu. Kalau ditulis dua kali, artinya dia boleh dua wazan. Satu boleh fadala yafdulu, satu boleh fadila yafdulu. Maknanya dua wazan tu boleh, ya. Fadala yafdulu dengan fadila yafdulu. Mana lebih? Fadlah kelebihan. Ya, baik, sekarang kita jadikan isim fa'il fadala. Macam mana? Fadala. Isim fa'il sama. Fadilun, isim maf'ulnya mafdulun. Mana yang dilebihkan? Kalau fadilun yang lebih, mafdulun yang dilebihkan. Okey, kita buat fi'il amar dan nahi daripada yafdulu. Ufdul. Kalau nahinya la tafdul. Kalau wazan fadila yafdolu, fadila yafdolu, macam mana buat fi'il amar yafdolu?
Fi'il amarnya yafdolu macam mana? Amar. Jadikan amar yafdolu. D- Tengok betul-betul. Fadila yafdolu. Yafdolu. Macam mana nak buat fi'il amar yafdolu? Dot tu baris apa dot tu? Baris atas. Tak, yang kedua, wazan kedua. Yang tadi dah buat. Kan lepas fadola yafdulu, satu lagi fadila yafdolu. Kan dua wazan tu. Mana Datin tengok ni? Okey. Jumpa tak fadola yafdulu? Jumpa tak? Fadola yafdulu. Tengok. Baca depannya sikit. Depannya pula. Fadila. Depan dia. Sebelah. Yafdulu. Sebelah yafdulu. Puan Sri nampak tak? Jumpa tak Puan Sri? Yelah yang yafdolu tu lah yang nak buat fi'il amar. Yang yafdolu tu lah nak buat fi'il amar. Macam mana fi'il amarnya? Dia tak ada bunyi atas kalau 3 huruf. Dia bunyi bawah. Ifdol. 3 huruf tak boleh bunyi atas. Ya. Ifdol. Nahinya? La tafdol. Okey. Dalam ayat yang ke-22, ayat 22, kita jumpa perkataan ihtilaf. Ihtilafu al-sinatikum tu. Ihtilaf. Apa perkataan 3 hurufnya? Kha lam fa, cari kha. Jim ha kha. Jim ha kha, cari kha, kemudian cari lam. Ya. Lepas jumpa kha, cari lam. Kha lam. Ya. Apa dia? 92. Okey. 92. Jumpa tak? 92. Betul ke? tak betul. Tengok 90. 90 kanan tengah. Ke kanan tengah. Tengah-tengah. Khalafa yahlufu khilafah. Menggantikan. Ya. 90. Tengah-tengah. Dalam bracket. Ya, khalafa yahlufu khilafah. Jumpa tak sebelah kanan? Kanan, tengah. Okey. Bukan khalfan, khilafat. Macam mana nak jadikan fi'il isim fa'il? Khalafa. Khalifun. Isim maf'ulnya? Mahlufun. Okey, dah betul. Mudhari' kita jadikan fi'il amar dan nahi. Yahlufu.
Mana ada yuh pula? Yuh kan mudhari'. Ni buat fi'il amar. Ha. Kalau depan dengan depan, kalau depan dengan depan, luf. Merayau-rayau luf lah, luf lah. Tukar alif, luf. Apa? Ha. Nahinya apa? La tahluf. Ya. La tahluf. Okey, satu lagi sebelah kanan juga atas. Sebelah atas baris yang keempat. Kholata yahlitu kholton. Ini pun dalam Quran saya jumpa. Makna dengan mencampur. Macam mana isim fa'il kholata? Kholitun. Isim maf'ulnya mahlutun. Mudhari' kita buat fi'il amar dan nahi. Yahlitu. Amarnya apa? Ihlit. Nahinya la tahlit. Cuba tengok sebelah kirinya, nombor 2. Baris 2. Khalaqa. Apa isim fa'ilnya? Khaliqun. Isim maf'ulnya mahlukun. Ya. Yahluku buat amar dan nahi. Yahluku. Uhluk. Nahinya la tahluk. Ya. Okey, balik kepada khulafa tadi. Khulafa tadi. Kita tengok ke bawah cari perkataan yang sama dalam Quran tadi. Ya, ihtilaf. Ihtilafa. Ya, tengok ke bawah. Lepas khulafa, ke bawah. Khulafa, takhallafa, ihtalafa. Tu, ihtalafa. Jumpa tak? Ke bawah. Ihtalafa. Itu maknanya bersalah-salahan atau berselisih. Jadi kita tadi terjemahkan berbeza bahasa. Ihtilaf. Jadi di punya madinya ihtalafa tu. Yang kita jumpa dalam Quran tadi. Ya. Tapi nak cari ihtalafa ni daripada perkataan khulafa lah, 3 huruf. Ya. Dan perkataan khalifah juga daripada perkataan khulafa. Khalifah baris yang kedua daripada bawah. Itu perkataan khalifah. Jamaknya khulafa. Pengganti ataupun khalifah. Ya. Okey, alhamdulillah. Sekadar itu dulu kita punya kuliah. InsyaAllah kita sambung semula. Alhamdulillah. Dah banyak pandai dah semua. Alhamdulillah.